Jumpa lagi kita dalam siri penerangan Haramain. Pada pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan wakaf dan sedekah di Mekah dan Madinah. Tip dan juga panduan kepada jemaah umrah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Pagi ini kita sambung kembali penerangan kita berkenaan dengan Haramain, dan kita dapat info-info dari semasa ke semasa yang berkenaan dengan isu umrah selepas COVID selepas COVID, yang mana semalam kita ada membincangkan topik-topik berkenaan dengan SOP dan juga cabaran-cabaran umrah kita selepas COVID, yang mana kita akan melalui pelbagai kerumitan dan juga cabaran. Apapun kita minta doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita sebagai tetamunya, insya-Allah. Apa jadi sekalipun, umrah tu mahal ke, SOP yang dibuat, norma-norma baru tu makin menyukarkan, makin menyulitkan pun, kita tetap akan pergi umrah, insya-Allah, mudah-mudahan. Berkat doa Nabi Ibrahim, yang mana kita masih ingat, iaitu surah Ibrahim ayat 37, yang mana Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan diberi rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini surah ayat Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37, yang mana dekat doa Nabi Ibrahim, hati-hati kita ni, hati-hati umat Nabi ni sentiasa merindui, sentiasa berada di Mekah Madinah. So apapun halangan, apapun cabaran, kita akan hadapi, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan kita. Baik, kita pagi ni kita nak bersembang ataupun memberi panduan, tip dan juga sedikit sharing, perkongsian pengalaman kepada bakal-bakal jemaah kita yang ingin berwakaf dan juga bersedekah di Mekah Madinah, yang mana kita sangat-sangat menggalakkanlah, ataupun kita jangan lepaskan peluang semasa kita berada di Mekah Madinah, kerana ialah berkat tanah haram, yang mana fadilatnya amalan kita dilipat gandakan. Jadi antaranya adalah kita berwakaf dan juga sedekah. Jadi hari ini kita nak share sedikit dari segi perkongsian pengalaman sebagai petugas Haramain, yang mana untuk jemaah-jemaah kita yang akan ataupun bakal menjadi tetamunya, jangan lepaskan peluang kita untuk berwakaf dan bersedekah, insya-Allah. Saya nak lihat online kita pagi ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru masuk untuk kita sama-sama sembang-sembang pagi ni. Okey, insya-Allah. Haji Fisol kita, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh. Okey, kita lihat. Okey, insya-Allah. Kalau tidak keberatan, mohon anda semua komen lokasi anda dan juga jelas ke tak jelas live saya pada pagi ni, lokasi anda dan jelas ke tak jelas, insya-Allah. Okey, kita lihat sedikit tentang wakaf, iaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah seperti satu biji yang tak nampak
menumbuhkan 7 tangkai yang mana pada setiap tangkainya ada 100 biji perumpamaan orang yang berwakaf, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Ayat surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kita lihat hadis berkenaan dengan sedekah, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh. So 3 perkara ini adalah hadis yang biasa kita dengar. Jadi salah satunya adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. InsyaAllah, okey, kita lihat yang pertama. Wakaf yang pertama di Mekah Madinah yang kita boleh buat adalah iaitu sentiasalah jemaah kita ni, jemaah umrah ni akan lakukan ataupun galakkan daripada ataupun cadangan daripada mutawif dan petugas, iaitu berwakaf wakaf Al-Quran. Jadi sebagai panduan kepada jemaah umrah, apabila kita nak wakaf Quran ni, biasanya kita akan dipesan oleh mutawif supaya kita mewakafkan Al-Quran yang cetakan daripada kilang cetakan Madinah, yang mana kualitinya dan juga standardnya telah diselaraskan hanya untuk Masjid Nabi dan juga Masjidil Haram, hanya Quran yang cetakan kilang daripada Madinah, yang mana dia ada chop, yang mana dia ada standard dan juga kualiti yang telah ditetapkan oleh pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Haram. Jadi kalau kita sebagai jemaah, kita nak berwakaf Al-Quran, kita nak beli di kedai ataupun kita nak beli di tepi-tepi pintu masuk yang ada di jalanan dan sebagainya, kita kena perhatikan Quran yang kita nak wakaf di masjid tu, pastikan kualiti dan juga daripada kilang cetakan Madinah yang biasanya dia ada cop. Sekejap saya tunjuk satu contoh, saya ambilkan. Saya ada kat rumah saya, masih ada lagi. Okey, saya nak tunjuk contoh kilang Quran, kilang cetakan Madinah, yang mana saya ada 2 contoh, satu kecil, satu besar. Okey, kita boleh buka Qurannya dan kita tengok di belakangnya kita ada nampak cop. Saya tunjuk, boleh nampak tak cop? Cop. Okey, ini cop ini buktilah cop daripada cetakan, nampak tak? Nampak? Dia ada 2-3 cop di sini yang menunjukkan cetakan daripada Madinah. Tapi biasanya kalau kita tengok kualitinya pun kita boleh kenal ada lain sedikit. Dia lebih nampak berkualiti daripada cetakan daripada. Okay, ini contoh yang besar. Yang besar pun sama, saya nak tunjuk. Dia ada cop. Ini antara yang mana kita boleh tengok lah, kilang daripada cetakan Madinah. Tak nampak? Ada cop. Jadi kat mana kita nak dapat untuk kita nak wakaf? Ada banyak cara. Kita boleh dapat, kalau kita jemaah umrah, kita masuk Madinah dulu, kita boleh pergi ke kilang cetakan Quran di Madinah, boleh ajak mutawif kita, ataupun kadang-kadang mutawif kita buat program tambahan. Sebab apa? Kilang cetak Quran di Madinah ni, dia tidak termasuk dalam agenda program lawatan kita, program lawatan rasmi syarikat. Jadi program-program untuk nak ke sana biasanya program tambahan. Jadi biasanya mutawif akan bantulah untuk membeli naskah
Al-Quran untuk kita wakaf. So yang kecil ni biasanya saya beli dulu yang kecil ni saya beli dulu 17 ataupun 18 rial tak silap saya. Yang besar ni saya tak ingat, mahal sikit. Kalau kita beli sendiri di kilang cetakan Al-Quran di Madinah, lebih murah lah, dalam okeylah kita buat anggaran lah dalam 20 rial satu naskah, 20 rial. Tapi kalau biasanya kalau kita nak mewakili kepada 30 rial lebih kurang macam tu, saya tak ingat. Tapi kalau kita pendek cerita, kalau kita beli sendiri lebih murah lah. Lebih murah kalau kita beli sendiri di kilang cetakan Al-Quran di Madinah. Tapi kalau kita susah, biasanya jemaah ni dia yalah tak dapat pergi, tak dapat dan sebagainya, mungkin dia boleh mewakili mutawif dan juga pihak-pihak yang lain, yang mana kadang-kadang pihak-pihak ketiga ni dia ambil upah lah, upah tolong beli, upah tolong wakafkan, tolong letakkan di Masjid Nabi, di Masjid Haram dan sebagainya. Biasanya mutawif ataupun petugas-petugas ni dia ambil satu naskah ni dalam 50 rial. Maknanya kalau belinya dalam sulah ada untung lah untuk dia orang, ada upah untuk dia orang untuk buat kerja, tolong beli, tolong wakaf dan sebagainya. Jadi terpulang pada jemaah nak wakaf sendiri, nak beli sendiri ataupun nak mewakili mutawif, nak mewakili pelajar-pelajar di Madinah, di Mekah dan sebagainya untuk niat untuk kita wakaf Al-Quran di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabi. Kalau kita pergi kilang cetakan Al-Quran di Madinah, biasanya kita akan dapat percuma lah satu. Kalau yang veteran ataupun jemaah kita yang berumur nampak macam pakcik-pakcik, makcik-makcik ni yang umurnya mungkin dalam 50, 60, 70, yang macam yalah mungkin faktor penglihatan dan sebagainya. Jadi dia akan dapat naskah yang besar ni, yang besar, naskah Al-Quran dapat percuma, setiap orang dapat percuma satu yang besar ni. Tapi kalau yang muda-muda ni yang tak ada masalah penglihatan ni, biasanya dia akan bagi yang sederhana ni. Jadi setiap orang akan dapat percuma satu untuk kilang cetakan Al-Quran di Madinah. Jadi jangan lepaskan peluang, ajak mutawif kita pergi untuk membeli Al-Quran untuk kita wakaf, sama ada kita beli untuk wakaf di Makkah, di Madinah, ataupun kita beli untuk kegunaan sendiri, ataupun kita beli untuk nak bawa balik, kita wakaf di Malaysia sebagai cenderahati ataupun hadiah kepada siapa-siapa lah, sebab kualiti Quran kilang cetakan Madinah ni dia lebih baik lah, lebih kualiti dan juga standard lah yang telah ditetapkan oleh pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Haram dan sebagainya, yang mana kalau sekiranya kita letakkan Al-Quran, kita wakafkan Al-Quran kita di rak-rak Masjid Nabi ataupun Masjidil Haram yang bukan datangnya daripada kilang cetakan Madinah, pihak masjid, dipanggil petugas masjid ni yang cleaner dan sebagainya, dia ataupun yang bahagian tugasan, bahagian susunan atau Al-Quran dan sebagainya, bila dia melihat Quran yang kita wakaf tu bukan Quran daripada cetakan Madinah, dia akan keluarkan dan dia akan kumpul pada satu tempat. Dan biasanya Quran yang bukan daripada cetakan Madinah ni, biasanya pihak dia orang akan wakaf kepada jemaah umrah yang lain juga. Contohnya saya perasan dia akan wakafkan kepada jemaah yang datang lawatan muzium dekat Hudaibiyah tu, muzium lupa dah saya, Muzium Haramain. Jadi setiap tetamu dia wakafkan kepada jemaah, yang mana kalau kita lihat Quran tu bukan Quran cetakan Madinah, yang mana Quran tu sebenarnya diwakafkan oleh jemaah dalam Masjidil Haram, tapi oleh kerana bukan kualiti ataupun standard yang telah ditetapkan, maka pihak masjid dia akan keluarkan, dia wakaf kepada jemaah luar supaya tidak diletakkan di Masjid Nabi ataupun Masjid Haram, yang mana hanya dibenarkan Quran yang cetakan Madinah saja. Saya tegaskan sekali lagi. Jadi bayangkan kalau kita wakaf Quran
di Masjid Nabi, di Masjidil Haram, Quran kita tu digunakan oleh jemaah umrah, jemaah haji sepanjang masa selagi mana Quran kita ada kat situ. Bayangkan niat kita ikhlas dan sebagainya, betapa saham yang kita terima daripada amalan wakaf kita tu untuk orang lain, jemaah lain gunakan, berterusan selagi mana dia gunakan Quran yang kita wakafkan dan sebagainya. Jadi kita jangan lepaskan peluang, kita sebagai jemaah umrah, jemaah haji, kita wakafkanlah 2-3 naskah ataupun setiap seorang satu naskah terpulang, tapi kita niatlah niat wakaf di Masjid Nabi ataupun Masjidil Haram yang kita beli yang kita tengok kualitinya daripada masjid, daripada kilang cetakan Madinah. Okey. Kalau kita panduan kepada jemaah ni, kalau kita rasa kita tak ada kekuatan ataupun tak ada kemudahan untuk kita pergi membeli sendiri, kita boleh mewakili mutawif, kita boleh mewakili pelajar-pelajar di sana ataupun siapa-siapa yang kita boleh wakilkan dengan bayaran-bayaran yang telah ditentukan lah. Biasanya satu naskah RM50. So macam itulah lebih kurang. Amalan ni biasalah berlaku. Just saya nak share panduan dan juga sedikit info-info tambahan lah kepada jemaah kita yang akan ke Mekah Madinah untuk mengerjakan ibadah umrah dan ziarah Rasulullah, di samping kita buat amalan-amalan tambahan, berwakaf dan sebagainya. InsyaAllah. Itu tentang wakaf Al-Quran. Kalau ada soalan, kalau ada tambahan, boleh komen di ruang komen kita. Haji Fisol kita, Haji Syafiq Fuad, Amirul Mukminin, Muhammad Zaki Kamarudin, Azhari Ahmad baru masuk ni. Apa khabar semua? Selamat pagi. Assalamualaikum bagi yang bagi jawapan, bagi yang bagi salam tu. Terima kasih. Dan juga kalau tak keberatan boleh share lokasi anda, boleh komen lokasi anda. Adakah jelas tak saya punya live pagi ni kerana cuaca agak nak hujan di Johor Bahru. Okey, itu tentang wakaf Al-Quran sebagai panduan kepada jemaah kita, ataupun kalau ada pengalaman ataupun ada tambahan-tambahan info nak share, silakan di komen. Pagi ni kita sembang-sembang tentang wakaf dan juga sedekah di Mekah Madinah. Okey, kita boleh lihat gambar. Dan seterusnya kita lihat poin yang kedua, iaitu wakaf yang antara perkara-perkara yang kita boleh buat lah, dan antara perkara-perkara yang selalu jemaah umrah, jemaah haji buat. Jadi kita just nak share kepada jemaah kita wheelchair, kerusi roda, yang mana satu keperluan yang sangat-sangat diperlukan oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah. Jadi sama ada digunakan untuk jemaah yang uzur ataupun jemaah yang ada masalah kaki dan sebagainya, ataupun yang bagi ibu-ibu yang bawa baby. Selalunya baby ataupun anak-anak ni selalunya dia kita gunakan stroller kan, tapi kita tak, sebagai petugas, sebagai mutawif ni kita tak galakkan. Sebab apa? Stroller ni dia ada masalah juga kalau kita gunakan untuk bawa anak-anak ataupun baby, yang mana kelemahannya stroller tak boleh bawa masuk masjid. Tapi wheelchair boleh masuk masjid. Sebab apa? Sebab wheelchair ni dia consider sebagai darurat lah. Memang dia ada bawa kita wheelchair dan stroller ni, bila kita tolak-tolak ni memang dia akan melalui laluan-laluan yang mungkin ada najis, taik burung dan sebagainya, kita langgar dan sebagainya. Tapi untuk stroller ni memang tak dibenarkan, tapi untuk wheelchair ni dibenarkan. Alasannya darurat. Jadi untuk ibu-ibu yang bawa baby ni kita cadangkan supaya pakai stroller, pakai wheelchair, pakai kursi roda, yang mana kalau kita nak dokong anak kita ni, nak bawa baby dan sebagainya, dengan kita dokong ataupun tawaf dan sebagainya, perjalanan yang jauh dan sebagainya, kita nak dukung memang agak pendek cerita lengoh. Lebih baik kita gunakan kursi roda, yang mana ibu bagi anak tu ibu duduk atas wheelchair,
ayahnya tolak dan anaknya duduk sekali, ataupun anak duduk atas wheelchair, kita tolak, jadi tak ada masalah lah, tak perlu kita dukung dan sebagainya. Jadi ini antara satu kemudahan. Berbalik kepada wakaf, jadi tadi saya cerita tentang keperluan kursi roda ni memang sangat memerlukan. Kalau kita lihat dalam satu grup ada 3-4 orang, ada 5-6 orang, mesti akan gunakan wheelchair. Sama ada wheelchair ni dia bawa daripada rumah ataupun wheelchair ni dia perlukan semasa di sana, sebab tak tentu kan, kadang-kadang tiba-tiba faktor keuzuran, demam ataupun apa-apalah, letih, sakit lutut dan sebagainya, kadang-kadang keperluan untuk wheelchair ni diperlukan. Jadi amatlah diharapkan, maksudnya wheelchair yang disumbangkan, diwakafkan ni amatlah diharapkan oleh jemaah-jemaah yang saya sebutkan tadi, golongan-golongan yang tadi. Kalau sekiranya dia tak bawa lah, jadi sangat-sangat, kalau ada tu maksudnya sangat-sangat diperlukan. Jadi bagi yang berwakaf kursi roda ni, ganjarannya samalah. Sebab apa? Sama macam kita, apa-apalah kita wakaf di Mekah Madinah, maksudnya berlipat ganda lah. Jadi kalau kita wakaf di Masjid Nabi di Mekah ataupun di Madinah, kegunaannya memang akan orang kata apa, akan dimaksimalkan lah, memang akan digunakan sampai satu tahap, kadang-kadang wheelchair tu sampai rosak lah digunakan. Jadi sebagai panduan jemaah umrah yang nak wakaf, jadi saya sebutkan beberapa cara lah. Kadang-kadang bagi jemaah Malaysia yang ada masalah dari segi keuzuran dan sebagainya, memang memerlukan wheelchair, tetapi dia masih boleh, orang kata apa, masih boleh berjalan. Cuma kalau untuk perjalanan jauh dan sebagainya diperlukan wheelchair. Okey, untuk bagi kategori macam ini, dia boleh wakafkan kursi roda dia. Okey, maksudnya dia beli daripada Malaysia dan balik masa dia nak pulang ke Malaysia, dia boleh tinggalkan, dia boleh wakafkan. Jadi dia boleh pakai dahulu. Semasa di Mekah, di Madinah, dia guna dahulu untuk diri sendiri. Selepas tu dia tinggalkan. Niat untuk wakaf kepada jemaah-jemaah yang akan datang dan sebagainya. Bagaimana nak wakaf? Sekejap lagi saya cerita. Sama ada dari segi kita nak wakaf di hotel, kita nak wakaf di masjid dan sebagainya, sekejap lagi saya cerita. Cuma saya nak bagi tahu kategori-kategori kita nak dapatkan wheelchair, kita nak dapat wakaf. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kategori yang pertama tadi kita bawa daripada Malaysia dan kita tinggalkan. Kategori yang kedua mungkin kita boleh beli di Mekah ataupun di Madinah. Banyak dekat farmasi tu. Dekat farmasi ada banyak. Ada dua kategori lah. Ada satu kategori yang murahnya dan satu kategori satu model lagi yang mahal lah. Biasanya yang murah ni, yang made in China ni, anggaran harganya dalam 300 rial. 280 rial, 300 rial, anggaran lah macam tu. Kita boleh beli dekat farmasi, kita boleh beli dekat hypermarket, brush ataupun yang mana yang lebih mungkin boleh dapat murah lagi, ataupun selalunya dekat farmasi lah dalam 280, 300 rial. Sebiji yang made in China tu. Made in China ni boleh pakai dalam 3 bulan, 4 bulan non-stop kalau jemaah pakai, masih okey lah. Ataupun kalau kegunaannya kadang-kadang overload, jemaah-jemaah yang besar ni kadang-kadang mungkin boleh rosak lah tayar dia, ataupun dia tak boleh menampung berat yang over limit, mungkin dia rosak lah. Tengok pada kegunaan ataupun cara digunakan. Tapi kalau digunakan dengan baik mungkin boleh tahan lama lah. Tapi dia kurang sikit kualitinya. Okey. Tapi kalau yang berkualiti mungkin anggaran harga 600, 800, 700 dan sebagainya, 1000 pun ada. Itu terpulang lah, terpulang. Tapi biasanya orang wakaf yang made in China ni, yang anggaran dalam 300 rial gitu, kita boleh dapatkan farmasi. Kita beli, sama ada kita pakai dahulu, bagi jemaah kita mungkin kita ada bawa mak ayah yang mungkin uzur dan sebagainya, ataupun kita bawa baby, ataupun kita bawa anak-anak, jadi kita gunakan wheelchair ni untuk kegunaan kita di Mekah dan Madinah. Kita boleh bawa masuk ke Masjidil Haram, kita boleh bawa masuk ke Masjid Nabi, anak-anak kita, baby dan sebagainya, yang uzur dan sebagainya. Selepas tu, kalau kita masih okey, masa nak balik, kita tinggalkan. Kita niat untuk wakaf.
Okay, itu kategori yang kedua. Kita beli di Mekah ataupun kita beli Madinah. Jadi kita niat untuk wakaf. So anggarannya lebih kurang 300 rial. Langga Putra, Wana, apa khabar? Selamat pagi. Dan juga bagi jemaah bagi penonton kita yang baru masuk pagi ni, jom kita sembang-sembang tentang wakaf dan juga sedekah di Mekah Madinah. Mudah-mudahan sedikit pengkongsian pagi ni memberi info tambahan kepada jemaah kita, insya-Allah. Dan sampai-sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita yang ingin mengerjakan ibadah umrah pada masa akan datang. Share, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada mereka, insya-Allah. Okey, kita pasal wheelchair tadi. Wheelchair dia beli ataupun dia bawa daripada Malaysia, dia beli ataupun dia beli di Mekah, di Madinah, niat untuk wakafkan. Bagaimana nak wakafkan? Okey, wakaf kita ada banyak cara lah kita nak wakafkan. Sama ada kita nak wakaf di Mekah ataupun di Madinah. Sama ada kita nak wakaf di hotel tempat kita menginap, ataupun kita nak wakaf di Masjidil Haram, tempat yang diwakafkan dan sebagainya. Jadi kalau kita wakaf di hotel, kita selalunya kita berurusan dengan mutawif kita lah, mutawif kita ataupun pihak hotel. Jadi kita niat kata kita nak wakaf, kita serahkan kursi roda kita kepada pihak-pihak yang berkenaan. Biasanya dia akan buat label lah, dia akan labelkan, dia akan spray, dia akan tulis, dia akan ataupun dia tampal stiker dan sebagainya, ditulis wakaf. Bila ditulis wakaf tu, maksudnya kursi roda ni, ataupun kadang-kadang kalau kita wakaf dekat hotel, ditulis wakaf dan ditulis hotel. Maksudnya ini kursi roda kegunaan untuk diwakafkan tapi daripada hotel. Maksudnya nanti kena pulang balik ke hotel tu lah. Ataupun kita tulis wakaf daripada syarikat, travel agent. Contohnya kita tulis wakaf dan kita tulis nama syarikat Tiram Travel contohnya. Selalunya kalau kita tulis macam ni, niatnya untuk kita wakafkan kepada jemaah Tiram Travel lah. Jadi selalunya kalau kita sebagai jemaah umrah lah, kalau kita tak nak beli lah, kalau kita tak nak beli, kalau kita mungkin kegunaan kita agak bukan kegunaan yang utama lah. Cuma kadang-kadang kita perlukan kegunaannya semasa kita nak buat tawaf wada', ataupun kadang-kadang kita nak perlukan, kita nak bawa mak ayah kita, ataupun ialah keperluan-keperluan semasa ada perjalanan ziarah yang jauh. Tapi biasanya kalau yang jarak dekat di masjid dan sebagainya tak perlu. Jadi kita takkan nak beli kan. Jadi kita sebagai jemaah, kita boleh mohon, kita boleh minta, kita boleh request dengan hotel kursi roda. Biasanya dekat hotel memang ada kursi roda yang diwakafkan. So pihak reception ni dia akan bagi. Dia akan tengok kat stok, okey ada, okey dia akan bagi. Pastinya apabila kita dah pakai, kita pulang balik lah tempat yang kita ambil tu, supaya ada jemaah lain yang ambil. So tak ada masalah, kemudahan ni memang ada. Sebab apa? Sebab sentiasa ada jemaah-jemaah yang berwakaf kursi roda ni dekat hotel. Memang ada. Ataupun kita boleh minta bantuan daripada mutawif kita lah untuk dapatkan kursi roda wakaf kalau kita tak nak beli. Tapi kalau kita beli dan kita wakafkan, itulah yang terbaik. Dan untuk kita nak wakaf juga, kalau kita tak nak pening, kalau kita tak nak urus sendiri, kita boleh mewakili mutawif kita untuk mutawif kita wakafkan, sampaikan hajat kita. Kita bagi tahulah nak wakaf di masjid, nak wakaf di hotel atau apa-apa. Yang penting kita labelkanlah kursi roda ni untuk diwakafkan, kita tulis wakaf. Jadi kalau kita tak tulis, nanti orang ingat kursi roda ni ada tuan. Jadi dia orang takkan gunalah, dia takkan gunalah kalau kursi roda ni orang punya. Tapi kalau kita tulis wakaf, jadi siapa-siapa pun boleh guna. Jadi dia boleh ambil, dia boleh pakai. Selagi mana jemaah menggunakan kursi roda yang kita wakaf tu, itulah berlipat ganda lah pahala yang kita dapat. Lagi-lagi kegunaannya untuk ibadah umrah, tawaf, sa'i di tanah haram, di masjid Nabi dan sebagainya. Jadi niat kita ikhlas, pahalanya hanya Allah sajalah yang tahu. Jadi kita gunakan, kita labur saham akhirat ni, wakaf kursi roda yang kita boleh buat. Jadi keperluan untuk kursi roda ni sangatlah diperlukan, terutama yang uzur, yang macam saya sebut tadi, yang bawa baby, yang kadang-kadang memang ramailah jemaah-jemaah kita, jemaah umrah, jemaah haji yang uzur yang memerlukan kursi roda, yang mana kalau kita wakaf memang sangat diperlukan.
Okey, tadi kita bincang tentang kita wakaf di hotel ataupun kita wakaf atas nama syarikat ataupun kita wakaf secara umum lah kepada atas nama hotel ataupun kita boleh wakaf untuk kegunaan di Masjidil Haram. Jadi biasanya dekat Masjidil Haram ada satu tempat tu untuk berwakaf kursi roda. Yang mana bila kita bawa kursi roda kita bagi tahu ini untuk wakaf, dia akan tampal satu stiker, dia akan letak satu plate, dia akan spray kursi roda wakaf. Jadi dia akan tempatkan pada satu tempat yang mana jemaah haji, jemaah umrah yang perlu untuk kursi roda, dia boleh pergi ambil je, dia boleh ambil dengan syarat-syarat tertentu lah. Kadang-kadang pihak masjid ni, pengurusan masjid ni dia nak name tag jemaah, yang mana bila jemaah tu ambil kursi roda, name tag tu tinggalkan, nanti bila pulangkan kembali dia serahkan balik name tag. Sebab apa? Yalah beribu-ribu jemaah yang perlukan kursi roda wakaf ni. Kalau dia tak buat macam tu, kadang-kadang ada juga jemaah ni yang yang dia ambil dia tak pulang balik. Itu masalah lah juga. Sebab nanti jemaah-jemaah lain nak guna, jadi isu. Jadi sebab tu dia perlukan kena letak something lah untuk kita pulangkan balik kursi roda yang kita ambil di Masjidil Haram. So kita ada kemudahan tu. Jadi bagi jemaah yang memerlukan untuk guna kursi roda wakaf, tak nak beli, boleh ambil di hotel, boleh minta di hotel, boleh minta dengan mutawif, ataupun di masjid pun ada kursi roda wakaf, ataupun kita nak berwakaf. Jadi lagi-lagilah kita digalakkan untuk kita wakaf kursi roda sebab keperluannya sangat tinggi, sangat memerlukan bagi jemaah-jemaah umrah dan haji. Jadi jangan lepaskan peluang. Assalamualaikum Normah Mat Said dan juga Nur Faizah, selamat pagi, baru masuk pagi ni. Pagi ni kita sembang-sembang tentang wakaf dan sedekah di Makkah, di Madinah. Mudah-mudahan dia memberi panduan kepada jemaah kita. First tadi kita cerita wakaf Quran, yang kedua kita cerita wakaf kursi roda. Yang mana banyak caralah kita boleh wakafkan kursi roda di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Yang mana kita boleh beli sendiri ataupun kita boleh bawa daripada Malaysia, ataupun kita boleh minta pertolongan ataupun bantuan daripada mutawif, petugas kita untuk kita niat wakaf. Cuma ingat pesanan, pastikan kita tulis di kursi roda ni wakaf. Kalau kita tak tulis, nanti mungkin jemaah-jemaah lain dia takkan pakailah. Mungkin dia tak pakailah sebab dia beranggapan kursi roda ni ada pemiliknya. Kalau kita buat wakaf, siapa-siapa pun boleh pakai. Jadi itu antara tip dan juga panduan bagi jemaah kita yang nak berwakaf. Harganya anggaran lebih kurang 300 rial kalau di Mekah, Madinah, di farmasi 280 rial, 300 rial. Kalau di Malaysia saya tak pasti, tapi lebih kurang kot, 250 ringgit, lebih kurang lah, saya tak pasti. Sama ada kita nak bawa daripada Malaysia ataupun kita beli dekat Mekah, Madinah, ataupun kita nak tinggal ataupun sebagainya. Jadi amalan yang sangat baik dan sangat digalakkan lah kepada jemaah umrah ataupun jemaah haji, kerana keperluan kursi roda di Mekah, Madinah ni sangatlah tinggi, yang mana sangat-sangat diharapkan lah. Jadi itu poin yang kedua, wakaf kursi roda. Okay, kita tengok yang seterusnya, iaitu kerusi lipat. Ini pun antara keperluan jemaah di Mekah dan juga Madinah, kerusi lipat ataupun kerusi solat ni. Jadi kalau kita beli dan kita wakaf, selagi mana jemaah pakai, selagi itulah kita dapat pahalanya kan. Jadi pastinya akan dipakai. Jadi kita boleh beli dan kita boleh wakafkan, ataupun sama ada kita guna dahulu dan masa kita nak balik kita niat untuk wakaf, kita hadiahkan, kita letakkan di masjid dan di hotel, di surau, di Mekah, Madinah dan sebagainya. Yang mana keperluan-keperluan kursi lipat ni memang diperlukan sehari semalam 5 waktu dan sebagainya. Yang mana jemaah Mekah, di Madinah ribuan, jutaan umat, yang mana kadang-kadang ada jemaah, memang kita tak nafikan, memang adalah jemaah-jemaah yang uzur, yang nak solat duduk, yang tak boleh duduk dan sebagainya lah. Kursi lipat, saya tak pasti namanya betul, nama kursi ni apa, tapi saya tulis kursi lipat lah. Saya ingat semua orang faham kot kursi untuk solat ni. Ni pun antara benda yang kita boleh buat untuk kita wakafkan di Mekah dan juga Madinah. Tak mahal ni, saya tak pasti harga dia berapa.
Tapi ni antaranya yang kita boleh buat, kita beli dan kita wakafkan. Okey, kursi solat. Selalunya dekat Masjid Nabi dan juga Masjidil Haram memang adalah tempat-tempat untuk kita wakafkan, untuk kita letakkan kursi wakaf ni. Kursi lipat ni, kursi solat ni. Jadi kita just letak je, nanti adalah jemaah-jemaah kita yang pakai dan sebagainya. Terpulang. So ni antara yang kita cadangkan lah kalau kita jemaah kita nak wakaf. Okey. Yang seterusnya, yang keberapa? Yang keempat, kita boleh wakafkan sejadah. Sejadah ni kalau kita nak wakaf bukan di Masjid Nabi dan juga Masjid Haram lah. Sejadah ni mungkin kita lebih kepada wakaf di surau ataupun kita boleh hadiah kepada jemaah-jemaah yang ada di masjid, ada di Masjid Nabi, ada di Masjidil Haram yang mana kita boleh hadiah ataupun kita boleh wakaf lah. Sejadah ni memang diperlukan, dipakai. Jadi sejadah ada banyak kategori, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang nipis, ada yang tebal, terpulang pada kita. Yang penting keperluan sejadah ni juga adalah satu keperluan yang tinggi untuk jemaah umrah dan jemaah haji. Lagi-lagi haji lah. Lagi pula lepas COVID ni, COVID-19 ni yang mana antara SOP yang telah ditetapkan, jemaah yang nak solat ni kena bawa sejadah sendiri kalau tak pasti saya. Maksudnya sejadah tak nak share dengan faktor penjarakan, faktor sejadah juga masing-masing. Lagi pula lah bila bila dah ada SOP begini, pastinya keperluan sejadah ni adalah sangat tinggilah. Jadi kita boleh hadiahkan, kita boleh wakafkan dan sebagainya. Jadi ni antara cadangan lah, antara benda-benda yang kita boleh wakafkan semasa kita berada di Mekah Madinah. Keperluan-keperluan, kita lihatlah pada keperluan-keperluan jemaah kita, jemaah haji, jemaah umrah yang kita boleh buat. Ni antara tip dan panduan lah yang kita nak bagi, nak guide jemaah kita, jemaah umrah, jemaah haji dan sebagainya yang kita boleh buat. Antaranya lah sejadah yang saya tunjuk dalam gambar ni agak mahal juga, dalam 100 lebih. Ni sejadah raudah dan sebagainya. Tapi kita boleh dapatkan sejadah-sejadah yang mungkin murah sikit, macam sejadah daripada Turki tu yang mana kadang-kadang dijual bundle, kadang-kadang dijual murah dalam RM30, 30 rial, 15 rial. Cantik juga, jadi bolehlah untuk pakai solat. Lagi pula kadang-kadang keperluan sejadah ni bila kita solat di luar masjid, pendek cerita dekat dataran ataupun dekat jalan-jalan raya, memang keperluan sejadah ni sangatlah perlu. Sebab apa? Kita nak solat di atas permukaan yang berabuk, yang ni baik, memang kena ada sejadah lah. Lagi pula selepas COVID ni memang kita tak boleh share sejadah dan sebagainya. Jadi sangatlah keperluan yang sangatlah diperlukan. Okey, ada banyak lagi untuk kita. Ni antara poin-poin ataupun cadangan-cadangan kita yang tadi kita cakap, wakaf Quran, wakaf kursi roda, wakaf kursi solat, sejadah, dan ada banyak lagi lah yang antara yang kita boleh wakafkan kepada jemaah yang kita rasa ada keperluan, kita boleh wakafkan terpulang. Ini saya bagi share beberapa perkara yang boleh dibuat, cadangan-cadangan yang biasa dibuat lah. Mungkin ada idea-idea lain ataupun cadangan-cadangan lain, boleh komen lah, boleh tambah info untuk kita bincang sembang pagi ni tentang wakaf dan juga sedekah. Okey, ramai sahabat kita masuk ni. Nur Muhammad Said, Nur Faizah, apa khabar semua? Selamat pagi, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Okey, kita teruskan. Kita teruskan berkenaan dengan sedekah. Tadi kita cerita pasal wakaf, sedekah dan hadiah di Mekah Madinah. Kita boleh buat banyak cara, kita boleh sedekah banyak cara dekat Mekah Madinah. Antaranya adalah makan dan minum. Makan dan minum kita ada banyak cara sebenarnya. Cara yang pertama adalah kita boleh memberi jemaah umrah makan dan minum. Sama ada kita buat kenduri ataupun kita beli makan minum, kita beri di tepi jalan, di hotel dan sebagainya, terpulang. Selalunya yang kita praktiskan, kita buat kenduri lah. Kita buat kenduri untuk jemaah kita, jemaah syarikat, grup kita ataupun grup syarikat dan sebagainya. Kita buat, kita selalunya jemaah ni bila nak buat kenduri ni, dia mungkin ada
dia mungkin tak ada kontak-kontak ataupun pengurusan untuk nak uruskan makan minum dan sebagainya, selalunya kita pesan kepada jemaah untuk berurusan dengan mutawif lah. Yang mana mutawif ada kontak-kontak kat mana kita nak order makanan, kat mana kita nak makan dan sebagainya. Mutawif ni lebih arif, lebih maklum benda-benda pengurusan ni. Jadi kita boleh berurusan dengan mutawif kita. Kita bagi duit saja ataupun mungkin kita take part sama-sama untuk kita menganjurkan program untuk bagi makan minum kepada jemaah. Sama ada jemaah kita, jemaah syarikat lain, jemaah syarikat yang sama, jemaah dalam hotel ataupun jemaah umum yang berada di sekitar masjid. Untuk kita, ini antara contohlah kita memberi orang makan dan minum. Itu satu cara. Cara yang kedua kita boleh kita boleh membeli makanan tadi kita cerita kita buat bagi orang makan. Sekarang ni kita beli makanan. Sama ada kita beli makanan di restoran dalam bentuk pack meal lah, kita pack, ataupun kita beli barang-barang makanan yang dah ready. Contohnya roti, air kotak, air mineral, air manis dan sebagainya, air tin dan sebagainya, yang kita beli dekat hypermarket, supermarket dekat Mekah, Madinah, apa nama supermarket dekat Mekah, Madinah tu? Brush lagi apa? Tak, yang selalu beli tu Ben Daud. Dekat Ben Daud dan sebagainya kita boleh beli. Kerana kita beli kat supermarket ni mungkin lebih murah dan sebagainya. Kita boleh buat bila kita beli tu kita boleh buat agihan. Kita buat agihan di tepi jalan. Masa orang nak selalunya time waktu solat maksudnya subuh, Zuhur, Isyak, Maghrib ni selalu waktu solat orang akan pergi dan orang akan balik. Masa waktu solat tu kita buat agihan makanan yang kita nak beli. Tak berapa banyak kita beli pun confirm akan habis sebab jemaah ramai. Lagi pula kita sebenarnya bagusnya kita buat bagi orang makan ni, kita pilihlah yang mana yang memerlukan. Jadi biasanya mutawif tahu. Mutawif kita berusaha dengan mutawif kat mana tempat-tempat yang orang jemaah-jemaah yang susah ni, kadang-kadang diorang ni pergi Mekah Madinah tak menginap di hotel, diorang menginap di kaki lima aja. Jadi orang-orang macam ni lebih memerlukan. Jadi kita minta bantuan mutawif, kita buat himat CSR. Jadi kita pergi, kita bagi makanan dan sebagainya. Patutnya orang-orang macam ni lah lebih memerlukan. Cuma satu perkara yang kita kena ingat, pastikan kita kena ada mutawif. Sebab apa? Apabila kita nak bagi makanan ni, kita tak dapat elak lah daripada orang datang berebut. Dia orang tak adalah, walaupun kita minta dia orang beratur dan sebagainya, tak ada istilah beratur bila kita nak bagi makanan ni. Sebab dekat masjid ni, dekat Masjid Nabi, Masjidil Haram ni, kita tak pasti golongan, macam-macam golongan ialah golongan susah, miskin, kaya dan sebagainya memang ada, dan macam-macam lah golongan yang budi bahasa yang macam-macam, jadi kita tak dapat nak agak. Jadi pastinya dia orang akan berebut. Jadi untuk elakkan benda ni, perkara ni berlaku, kita pastikan ada mutawif kita, ada 3-4 orang yang sesuai, yang pakai vest. Bila pakai vest ni nampaklah macam petugas. Kalau kita tak pakai ni, kita sebagai jemaah ni mungkin tak nampak sebagai petugas. Bila kita nampak pakai vest, nampak petugas. Bila kita petugas ni memberi arahan, memberi apa-apa guide kepada public ni, biasanya public dia akan ikut lah sebab dia tahu ini adalah petugas. Tapi kalau kita sebagai jemaah, kita pakai baju biasa je, kita bagi arahan apa semua, mungkin dia orang tak endah lah. Betul tak? Ini pandangan saya. Jadi untuk kita nak bagi orang makan semuanya, pastikan penglibatan mutawif dan sebagainya. Ini antara satu amalan untuk kita bagi orang makan di Mekah, Madinah dan sebagainya. Kalau kita lihat gambar tu, kalau kita nak mudah lagi, tadi kita yang beri sendiri makanan. Kalau kita nak mudah lagi, kita pergi restoran. Kita deal dengan tuan punya restoran. Kita bagi tahu dia, saya nak beli nasi mandi. Saya nak beli nasi mandi ataupun nasi, yalah apa-apa nasi lah, untuk 100 pack contohnya. Saya bayar. Jadi kita bayar 100 pack dan kita bagi tahu dia, nanti tolong bagi percuma kepada yang
yalah bagi hadiahkanlah kepada jemaah-jemaah yang ni. So jadi nanti biasanya kalau pihak restoran yang bagi, dia akan minta buat barisan, dia akan bagi dan sebagainya. Sebab dia cantik kan, dia counter kan, jadi tak ada nak berebut tu tak ada masalah. Tak jadi isu. Jadi bila pihak restoran bagi sendiri lebih nampak ada sistem lah. Jadi sistem dia boleh kawal bagi. Tu antara satu contoh lah. Bagaimana kita nak bagi jemaah haji, jemaah umrah makan. Sama ada kita urus sendiri ataupun kita deal dengan pihak restoran, ataupun cara yang ketiga kita minta mutawif uruskan. Kalau kita nak terlibat sama, kita join. Kalau kita tak nak terlibat, kita just bagi duit. Tak ada masalah. So salah satu amalan sedekah dalam bentuk makan dan minum yang boleh kita beli. Selalunya mutawif juga dia buat secara berjemaah. Kalau kita buat secara individu mungkin collection tu tak banyak lah kot. Tapi kalau kita buat berjemaah, collection kita banyak lah. Contohnya mutawif akan umumkan, kita akan buat memberi fakir miskin makan contohnya. Siapa yang ingin menyumbang silakan bagi. Nanti kita akan buat, kita akan tentukan nak bagi sumbangan yang macam mana, makanan ke, minuman ke, dan kita perlukan 3-4 orang untuk bantu ke, ataupun kita nak libatkan semua ke, terpulang. Tapi bila kita buat secara berjemaah ni nampak lebih baik lah, sebab dari segi collection kita banyak, dari segi penglibatan pun dapat tugasan dan bebanan untuk kita buat agihan makanan pun dapat dikurangkan beban pada sama-sama buat kan, lebih mudah lah. Itu antara tip dan juga panduan lah kepada jemaah yang ingin memberi makan dan minum, sedekah, hadiah dan sebagainya, yang mana kita boleh memberi kepada jemaah-jemaah, terutama jemaah-jemaah yang miskin lah, yang kadang-kadang dia orang duduk di kaki lima je. Ini yang kita nak ni, golongan sasaran. Jadi kadang-kadang terpulang lah kita nak bagi jemaah kita makan. Selalunya kita boleh lihat suasana begini, memberi orang makan ni semasa bulan Ramadan. Berebut-rebut, bukan orang berebut nak makan, berebut-rebut orang nak bagi orang makan. Kalau kita lihat di Mekah Madinah, berebut-rebut jemaah dan juga golongan-golongan individu, golongan-golongan korporat ni berebut-rebut nak bagi orang makan, bukan berebut nak makan, berebut nak bagi orang makan. Dan kita boleh lihat kadang-kadang bila nak buka puasa tu kadang-kadang siap tarik-tarik tangan lagi, datang makan tempat kami. Itu antara kita boleh lihat indahnya di Mekah dan Madinah. Dia punya masing-masing berebut untuk buat amalan sedekah bagi orang makan dan minum. So kita sebagai jemaah umrah, kita jangan lepaskan peluang. Kita buatlah walaupun tak banyak, buatlah sedikit amalan ni bagi jemaah makan. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita bagi jemaah kita sendiri makan. Kalau kita tak nak libatkan jemaah umum dekat luar sana, mungkin kita boleh wakilkan kepada mutawif kita, okey Ustaz, saya bagi sekian-sekian nilai, Ustaz buatlah makan-makan di kalangan jemaah kita dalam 40 orang, 50 orang ni. Sama ada Ustaz nak uruskan makan minum saja ke, nak buat kenduri ke, nak buat apa-apalah yang berkenaan dengan jemaah kita, silakan. Itu dalam bentuk yang kecil lah, terpulang lah. Itu antara yang kita cadangkan lah, terpulang. Ini adalah amalan yang digalakkan lah daripada jemaah kita, jemaah umrah dan juga jemaah haji. So apa khabar semua yang baru masuk? Haji Muhammad Rashidi kita, mutawif kita, apa khabar? Haji nak tambah ke maklumat tambahan tentang amalan wakaf dan juga sedekah yang selalu Haji uruskan, mutawif jemaah kita, yang mana kita boleh bagi tip dan juga panduan kepada jemaah-jemaah kita yang nak buat amalan ni, sedekah dan wakaf. Tadi kita cerita makan dan minum, dan juga kalau kita lihat ada gambar kambing tu, mungkin kadang-kadang kita buat akikah, kita buatkan akikah di Mekah Madinah bagi jemaah makan dan sebagainya. Itu pun satu cara yang selalu diamalkan oleh jemaah-jemaah kita lah, kambing dan sebagainya lah. Yang mana kita boleh deal dengan
mutawif kita, sama ada kita nak buat akikah di Mekah ataupun di Madinah, terpulang, tak ada masalah. Semuanya kita boleh berbincang dengan mutawif kita. Amalan sedekah kita nak bagi orang makan dan juga minum. Okey, kita pergi yang kedua. Duit. Nah, duit. Sedekah dalam bentuk duit. Dalam bentuk cash cash. Selalunya kalau kita lihat jemaah-jemaah kita ni selalu dia bagi duit kepada cleaner-cleaner, petugas-petugas dalam Masjid Nabi, dalam Masjid Haram, Masjidil Haram yang tukang sapu sampah, tukang mop lantai, tukang apa lagi? Tukang lap dan sebagainya, banyak. Dia ada banyak tim. Kita boleh lihat tim yang baju hijau, baju biru. Baju hijau ni memang, kalau baju hijau ni tim sejadah contohnya, tim vacuum contohnya. Yang tim mop mungkin baju lain atau pulang. Ini semua petugas dalam Masjidil Haram, Masjid Nabi. Biasanya kita akan bagi, jemaah kita akan memberi sumbangan dalam bentuk duit lah. Sama ada RM1, RM5, RM10, RM20 terpulang lah. Itu ni antara satu amalan yang kita galakkan jemaah kita buat lah. Dan juga di samping kita bagi pada petugas tu, kita juga ada banyak lagi yang boleh kita bagi, yang boleh kita sumbang, iaitu contohnya pelajar-pelajar di Madinah, di Mekah, pelajar kita yang mana sedang belajar di sana. Jadi itu salah satu cara. Tidak semestinya kita sedekah pada petugas masjid je. Kita boleh bagi pada pelajar, kita boleh bagi kepada orang fakir miskin dan sebagainya, yang kadang-kadang kita lihat macam saya sebut tadi, yang mana dia orang ni pergi umrah ni untuk untuk lepaskan tiket penerbangan je. Maksudnya sampai Mekah, sampai Madinah, yang penting dia orang sampai. Hotel, makan, minum tak fikir. Sebab ialah faktor kewangan kan, mungkin dia orang susah. Yang penting dia orang sampai. Hotel, makan, minum tak kisah. Jadi orang macam ni kadang-kadang kita boleh lihat dia akan duduk di kaki lima, makan je apa yang ada. Jadi kita orang macam ni pun kita kena tengok lah, kita kena sumbang lah dari segi duit. Minta bantuan mutawif yang kita boleh pergi lihat kawasan-kawasan yang biasanya mutawif tahu, jadi kita boleh menyumbang di samping kita nak buat sedekah. Lagi kepada mutawif juga, mutawif ni lebih maklum sebab mutawif dia lebih berpengalaman, lebih tahu selok-belok di sana. Mungkin mutawif boleh ataupun kalau kita tak nak urus sendiri, kita boleh bagi pada mutawif. Mutawif akan, kita niatlah pada mutawif untuk sedekahlah kepada siapa-siapa yang berkenaan. Jadi mutawif lebih maklum, mungkin dia sedekah pada pelajar, pada yang golongan-golongan sasaran yang kita bincang tadi. So itu antaranya lah. Dan juga kadang-kadang jemaah ni dia ada kesukaran sedikit nak tukar duit dia, selalunya duit besar, jadi nak tukar duit kecil dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang kita perlu hikmat daripada mutawif kita dan sebagainya untuk kita sedekah dalam bentuk duit. Itu satu cara. Ataupun kalau kita nak mudah lagi, kita tukarlah duit kecil-kecil siap-siap, tukar dalam bentuk RM5, dalam RM1 dan sebagainya, itu pulang. Jadi ni amalan-amalan yang kita boleh buat, yang kita boleh amalkan sebagai jemaah umrah, jemaah haji dan sebagainya. Tip dan juga panduan yang kita nak kongsikan, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan seterusnya kita lihat sedekah dan juga hadiah lagi yang kita boleh buat sebagai jemaah umrah yang kita selalu lihat. Kita boleh buat dalam bentuk hadiah, iaitu tadi kita sedekah dalam bentuk duit. Tapi kalau kita ada juga cara yang lain, kita boleh sedekah ataupun kita boleh bagi hadiah dalam bentuk barangan. Contohnya yang selalu yang kita boleh lihat, kita beli tasbih dalam bentuk bundle tu, kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada jemaah-jemaah. Sama ada jemaah dalam grup kita ataupun kita sampai di Masjid Haram tu, sampai di Masjid Nabi, kita bagi je. Kita bagi. Ini salah satu amalan lah yang baik, kita bagi. Contoh yang selalu kita lihat ni, macam kita lihat gambar kat bawah ni, semasa tawaf tu kita bagi tasbih yang 7 biji tu, itu pun sangat berguna kepada jemaah yang tawaf. Jadi nampak nilainya tidak seberapa, tapi dia sangat berguna. Jadi mungkin kita boleh beli bundle dalam dalam satu bundle tu mungkin ada 20, 30. Jadi kita bagi, walaupun nilainya kecil kita bagi, tapi dia sangat, kegunaannya sangat
ialah sangat berguna lah, tasbih 7 biji tu ataupun tasbih yang ialah yang macam seperti yang gambar tu. Ini pun antara barang-barang benda-benda cenderah hati hadiah yang kita boleh sedekah, yang kita boleh buat. Tasbih, botol spray, tasbih digital, minyak wangi, buku sirah dan sebagainya. Yang saya tunjuk ni adalah satu contoh sajalah. Mungkin ada idea-idea lain ataupun nak dikongsikan, silakan. Jadi terpulang kepada jemaah kita, terpulang bagaimana dia nak sedekah. Dan kita boleh lihat juga idea-idea yang kadang-kadang kita tak terfikir bagaimana orang nak sedekah kan. Kita tak terfikir, dia nak menyumbang, dia nak membuat amalan. Kalau kita ada pengalaman, siapa ada pengalaman, masa kita tawaf, kita tengok ada orang agihkan tisu. Sehelai tisu dia bagi. Itu pun amalan yang kadang-kadang kita tak terfikir kan. Itu pun sedekah juga. Bagi tisu untuk lap peluh dan sebagainya. Bagi tisu. Sedekah tisu, hadiah tisu. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang duduk dekat tepi jalan tu, laluan tu, dia edarkan kurma, sedikit kurma dan sebagainya bagi orang makan. Sikit je. Walaupun sedikit, tetap dia nak buat amalan juga. Tisu, amalan. Dan kalau musim haji ataupun musim Ramadan, panas kan. Kalau kita tengok kan, orang ni nak buat nak buat amalan yang baik ni, kadang-kadang dia macam-macam cara. Contohnya kadang-kadang kita lihat masa musim panas tu, dia isi air dalam botol spray tu, dia spray muka orang. Spray. Sebab apa? Panas kan. Bila spray ni memang kita rasa fresh. Jadi itu pun boleh buat macam-macam, kita boleh lihat kat sana. Jadi dia spray. Jadi nak bagi jemaah kita selesa masa panas kan. Itu pun macam tu pun ada, macam-macam lah. Tengoklah macam bagaimana kita nak buat amalan kita dekat Mekah Madinah, bagi kemudahan, bagi apa saja keperluan jemaah di sana. Jadi kita fikirkan, kita buat, kita khidmat kepada semua. Di samping kita sebagai jemaah, kita juga memudahkan jemaah yang lain. InsyaAllah. Okay, betul tak pandangan saya? Minta tolong komen sahabat-sahabat kita. Senyap je semua? Semua okey ke? Okey. Ini antara cadangan-cadangan kita, panduan-panduan kita. Dan seterusnya kita lihat juga sedekah kepada, yalah ni sama jugalah macam saya cerita tadi. Okey, saya dah cerita yang ni. Dah habis nampaknya. Ini antara tip dan juga panduan. Tip dan juga panduan lah. Tip dan juga panduan. Kita sebagai jemaah umrah, jemaah haji dan sebagainya, yang mana kita boleh buat amalan wakaf, amalan sedekah kepada jemaah kita, jemaah di luar, jemaah secara keseluruhannya terpulang. Jadi banyak cara yang kita boleh buat. Jadi mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa share kepada sahabat-sahabat kita yang ingin berangkat dan akan berangkat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi tetamunya pada selepas COVID, selepas pembukaan pintu Saudi nanti, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Kita jumpa lagi. Salam Baitullah, salam rindu Rasulullah, dan wassalam.